Assalamualaikum dan selamat malam untuk lecturer saya. Saya Nur Husni binti Mazlan, mewakili ahli grup saya yang lain iaitu Umar Lukman Ismail dan Binishwari untuk subjek SCCA 1013, pengantar komunikasi iaitu tugasan kedua, tugasan berkumpulan. Okey, organisasi ini didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama antara satu sama lain bagi mencapai sesuatu matlamat dalam satu organisasi lah. Sama ada matlamat individu, kumpulan dan organisasi lah. Kiranya antara individu, kumpulan dan organisasi ini dia berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk satu organisasi. Okey, definisi ini menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi adalah sebagai satu unit sosial dan penyataan usaha dan hubungan antara individu dan individu lain. So maksudnya tanpa peranan individu yang berhubungan antara satu sama lain ini, organisasi ini tak dapat nak membentuk sesuatu yang kukuh. Okey, seterusnya organisasi ini adalah sebagai satu unit yang bermakna ia mempunyai beberapa orang pekerja yang telah diberi peranan untuk menjalankan sesuatu tugas. Mereka perlu bekerjasama antara satu sama lain untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Sekiranya mereka menjalankan tugasan tanpa perlu perkhidmatan dan kerjasama daripada pihak lain, sudah tentulah kiranya macam benda ni bila dah ada tugasan, benda ni berhubung kait antara satu individu dengan individu lain. Tanpa hubung kait antara individu tersebut, tanpa hubung kait mereka, sesuatu tugasan tu tak dapat dilakukan dengan betul lah, kiranya tak komplit lah, tak cukup lengkap untuk menjalankan sesuatu tugasan lah. Kiranya bila antara individu, seorang individu dengan individu yang lain berhubung kait, kiranya bekerjasama, maka tanggungjawab dan tugasan yang diberikan dapat dijalankan dengan baik lah. Dari segi mungkin sudah ditetapkan masa, boleh dijalankan dalam masa yang sudah ditetapkan lah, dan mempunyai kualiti dan kuantiti yang, dan ada penentuan-penentuan lain lah. Kiranya dengan kerjasama antara satu sama lain, tugasan yang diberikan oleh organisasi dapat dilakukan dengan baik. Okey, untuk tugasan ini, kumpulan ini memilih organisasi perbankan iaitu Agrobank. Okey, kalau kita tahu Agrobank ni, kalau dulu ia dikenali sebagai bank pertanian, sekarang ni dia tukar nama dah jadi Agrobank. Dia telah ditubuhkan pada tahun 1969 dan terlibat secara aktif dalam mencatatkan pertumbuhan dan pembangunan industri pertanian di Malaysia. Selain itu, Agrobank ni diturut menawarkan produk-produk yang produk-produk kewangan untuk pelanggan korporat, komersial, konsumer dan pembiayaan perdagangan lah, serta pembiayaan mikro. Dia tak tertumpu untuk kiranya yang kita tahu bank Agrobank ni dia macam tertumpu untuk pertanian. Tak, dia sebenarnya dia macam commercial bank yang lain, tapi dia tak macam, dia nampak macam commercial bank, tapi dia tidak bukan fully commercial bank lah. Dia just tahu. Okey, ada fungsi komunikasi dalam organisasi, ada 4. Yang pertama iaitu menyampaikan maklumat. So dengan komunikasi ni kita dapat menyampaikan maklumat yang diberikan, sama ada laporan ataupun arahan yang diberikan daripada pihak atasan untuk golongan staf-staf dia dekat bawah lah. Ini dapat menyampaikan maklumat daripada satu pihak kepada pihak-pihak yang lain lah. Okey, nombor 2, menyatukan usaha untuk mencapai matlamat organisasi. So komunikasi ni dia dapat mencapai matlamat organisasi. Dengan komunikasi kita dapat menggerakkan matlamat yang telah ditubuhkan, visi misi yang telah seperti yang organisasi tubuhkan lah. Okay? Yang ketiga, memupuk suasana yang sihat dan harmoni dalam organisasi. Melalui komunikasi, kita dapat memupuk, kiranya kita dapat macam, bila communicate antara satu sama lain, staff dengan staff, kita macam positive vibe dengan positive vibe, dia akan mewujudkan suasana yang sihat dan harmoni lah dalam organisasi. Kiranya kalau ada macam negative vibe, kalau seorang ni macam agak negatif, bila bercampur dengan negatif juga akan merosakkan suasana harmoni dalam organisasi lah. Yang seterusnya, nombor 4, memupuk kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. So dengan komunikasi ni kita dapat memupuk, kita dapat membentuk, kita dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana melalui komunikasi. Kiranya kita berkomunikasi untuk mendapatkan pandangan, mendapatkan idea. Seterusnya kini bertukar pendapat lah. Mungkin seorang individu dengan individu yang lain ni mempunyai pandangan yang berbeza. Bila mereka berkongsi pendapat, ia dapat membuat keputusan yang tepat. Okey, untuk komunikasi dalam organisasi, okey, komunikasi dalam organisasi adalah satu medium yang sangat penting untuk memastikan kita dapat mencapai misi dan visi organisasi tersebut. Mungkin komunikasi dalam organisasi tersebut mungkin ada mempunyai sekarang ni banyak cabang, more to modern. Dia lagipun kita sekarang ni dengan pandemik COVID-19 sukar untuk, contohnya macam meeting, kebanyakannya sekarang ni organisasi dia takkan berjumpa face to face lah, kiranya dia orang akan guna online meeting. So contoh boleh guna online meeting, Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams contohnya lah. Then penggunaan medium seperti WhatsApp group. Sekarang ni saya rasa penggunaan WhatsApp group tu agak penting untuk kita bagi arahan-arahan, takpun kita mendapat arahan baru daripada arahan-arahan kerja lah, kiranya daripada pihak atasan untuk mengetahui pihak bawah lah. Okay, seterusnya email juga penting untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain, untuk menyampaikan arahan-arahan, untuk melakukan perbincangan dan membuat keputusan. Sebagai contoh lah, kalau dekat Agrobank dia ada macam WhatsApp group, dekat situ dia akan bagi tahu semua arahan, setiap arahan yang baru, takpun mengemas kini maklumat yang perlu untuk
semua kaki tangan dia tahulah. Selain itu, penggunaan email juga penting. Kiranya ada sharing data, maklumat-maklumat berkaitan tugasan yang perlu disiapkan melalui email. Okay, meeting pun kebanyakannya orang sekarang ni, kalau macam organisasi yang besar ni, diorang tak akan buat meeting secara bersemuka. Sekarang ni more to online in case of pandemic COVID-19. So macam contoh saya tadi, akan ada yang guna Microsoft Teams, akan ada yang guna Google Meet, akan guna Webex, Zoom dan sebagainya lah. Okay, untuk tugasan ACCA 1013 ni, kumpulan kami memilih untuk menemu ramah seorang pengurus bank, pengurus Agrobank Cawangan Selama. Okay, di sini saya akan bacakan sedikit biodata tentang beliau lah. Seterusnya ialah biodata pengurus yang kami telah temu bual, iaitu Encik Muhammad Syahrin bin Mudari yang berumur 45 tahun, mempunyai tahap pelajaran yang tertinggi ialah ijazah sarjana muda bidang pengurusan dan sumber manusia di Universiti Malaya. Pengalaman bekerja sejak daripada tahun 1996 sebagai pembantu tadbir Betara 9 di Bank Pertanian Cawangan Pantarmis. Seterusnya sehingga kini ia memegang jawatan sebagai pengurus cawangan di Agrobank Selama Perak. Kami telah menemu bual Encik Syahrin secara aplikasi WhatsApp dengan bertanya tentang cabaran dan cara beliau mengatasi masalah ketika beliau memegang jawatan pengurus di cawangan Selama Perak. Okey. Yang pertama, beliau memberitahu tentang cabaran beliau tentang kaki tangan di bawahnya lebih kurang 12 orang yang berumur lingkungan 40-an ke atas, yang mempunyai lebih 25 tahun pengalaman bekerja dalam bidang perbankan. Hal ini menjadi salah satu cabaran beliau kerana jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan disiplin ataupun pelanggaran disiplin, beliau agak sukar untuk menasihati. Tapi beliau menggunakan komunikasi yang baik serta menggunakan tutur kata yang baik dalam membetulkan kesilapan tersebut. Maka kaki tangan di bawah selaannya lebih boleh menerima apa yang dibetulkannya. Oleh itu, komunikasi yang baik dan tutur kata yang baik boleh mengubah seseorang itu ke arah lebih baik. Seterusnya, kami telah menemu bual Encik Syahrin tentang cabaran-cabaran dan cara beliau mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ialah cabaran beliau sebagai pengurus di cawangan Agrobank Selama Perak, iaitu kaki tangannya lebih kurang 12 orang yang merupakan golongan yang senior. Yang senior berumur 40-an ke atas, yang mempunyai pengalaman bekerja lebih 25 tahun berbanding beliau. Cara mengatasi masalah tersebut, beliau memanggil pekerja-pekerja tersebut dan memberi nasihat apa yang menerangkan apa kesalahan mereka dan memberitahu kesan-kesan dengan berlakunya pelanggaran disiplin. Seterusnya, beliau ada menyatakan cabaran kedua beliau sebagai pengurus adalah kaki tangannya yang sering datang lambat ke tempat kerja. Beliau atasi masalah ini dengan beliau menunjukkan ataupun mempamerkan sikap ataupun mempamerkan teladan yang baik kepada anak-anak buahnya ataupun kaki tangan bawahannya dengan datang awal ke tempat kerja. Dengan perbuatan tersebut, kaki tangan di bawahnya akan datang lebih awal. Hal ini boleh dikaitkan dengan komunikasi secara non-verbal, di mana perbuatannya itu menunjukkan dan perbuatannya itu dicontohi oleh kaki tangan di bawahnya. Oleh itu, komunikasi secara non-verbal ini berjaya diterapkan dan dicontohi oleh kaki tangan bawahnya. Akhir sekali, kami menemu bual ataupun bertanyakan kepada Encik Syahrin tentang budaya ataupun sikap silo di kalangan kaki tangan di bawah selaannya. Silo bermaksud bekerja sambil lewa serta enggan memberi kerjasama kepada kaki tangan yang lain. Beliau menjawab apa yang kami soal dengan berkata beliau tidak risau tentang hal sebegini kerana di setiap cawangan Agrobank di dalam Malaysia ialah terdiri daripada orang-orang tempatan, dan jika terdapat masalah sebegitu, beliau akan memberi teguran secara berhemah dan bertanya apakah kelebihan jika mereka bersikap begitu. Dengan ini tiada ataupun kaki tangan di bawah selaannya tidak akan bersikap sedemikian kerana tiada apa-apa kelebihan kepada mereka. Beliau juga mewujudkan aktiviti contohnya memberi taklimat setiap hari di waktu pagi. Dengan ini komunikasi antara beliau dengan kaki tangannya begitu baik dan kaki tangan bawahannya kena keep updated lah tentang isu-isu semasa ataupun polisi-polisi yang diberitahu oleh pihak pusat, iaitu pihak Agrobank HQ. Dengan ini kerja mereka lebih kondusif dan lebih teratur. Sekian. Seterusnya, amalan komunikasi dalam organisasi. Okay, amalan ni ada 3 amalan. Yang pertama, arahan. Arahan ni untuk melakukan sesuatu atau jangan melakukan sesuatu yang dikomunikasikan dari atas ke bawah, daripada seseorang kepada orang lain di bawahnya. Contohnya, arahan ni kiranya kita daripada pihak atasan menerima arahan daripada pihak atasan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu lah. Okay, yang kedua, laporan. Laporan ni ialah pertanyaan dan permintaan yang dikomunikasikan pada pihak atas, terutamanya kepada ketua yang bertanggungjawab daripada individu tertentu. Laporan ni contohnya macam bila kita sudah menyiapkan sesuatu tugasan, kita akan keluarkan satu laporan yang menyatakan kita dah siapkan satu tugasan tersebut lah. Laporan ni kita akan hantar ke pihak atasan untuk menilai apa yang tugasan kita dah selesaikan. Seterusnya,
komunikasi antara satu kumpulan dengan kumpulan lain melalui satu ketua yang dikongsi bersama. Kiranya berkomunikate antara satu sama lain daripada ketua yang sama. Kiranya dalam satu organisasi daripada satu ketua, kita communicate antara satu sama lain lah. Ada banyak grouping, mungkin ada cawangan, mungkin ada bahagian, contohnya kalau bank lah kan, ada financing, ada bahagian banking, ada bahagian kredit. So daripada bahagian-bahagian lain ni boleh berbincang antara satu sama lain tapi daripada ketua yang sama. Okey, kaedah komunikasi berkesan dalam organisasi. Keberkesanan komunikasi adalah amat penting dalam sesebuah organisasi. Hal ini dapat memastikan visi dan misi sesebuah organisasi dapat digerakkan bersama. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, penyampai sebelum menyampaikan sesuatu maklumat, penyampai perlulah memastikan bahawa maklumat dan tujuan yang ingin disampaikan adalah jelas. Seterusnya, bahan yang ingin disampaikan perlulah tersusun, ringkas, padat dan jelas supaya mudah difahami oleh pendengar. So maksudnya, bila kita cuba nak menjelaskan sesuatu, bila kita cuba nak memberi arahan baru, maklumat itu perlulah jelas, tepat sebelum kita menyampaikan sesuatu supaya tidak akan menjadi satu isu di mana kita akan memberi salah maklumat dan orang yang mendengar tu akan mendapat maklumat yang bukan yang sewajarnya. Okey, seterusnya kepentingan dalam komunikasi formal seperti Microsoft Teams, Microsoft Outlook dan juga WhatsApp Group adalah penting kerana digunakan untuk membuat puisi, membuat dasar dan juga menyampaikan arahan secara formal. Kiranya sekarang ni untuk kes yang COVID-19 ni, kita banyak contoh organisasi ni banyak menggunakan ada aplikasi-aplikasi yang macam untuk mudah kita berjumpa. Kiranya walaupun kita tidak berjumpa tapi kita masih dapat menyampaikan sesuatu maklumat lah. Contohnya Microsoft Teams, bila kita untuk online meeting tak dapat berjumpa bersua muka, secara berdepan kita dapat guna Microsoft Teams untuk meeting lah. Kiranya maklumat yang ingin disampaikan tetap masih dapat disampaikan lah. Seterusnya Outlook ni untuk mendapatkan arahan baru, untuk menyampaikan arahan baru. Yang WhatsApp Group juga sangat-sangat membantu kerana saya rasa bagi pendapat saya lah, WhatsApp Group ni pada zaman sekarang agak penting untuk kita terima arahan baru dan maklumat yang perlu kita tahu. Banyak maklumat yang perlu kita tahu yang kita boleh dapat daripada WhatsApp Group ni lah. Kiranya benda ni agak mudah pada zaman ini, pada masa ini dengan aplikasi-aplikasi ini untuk berkomunikasi. Walaupun tidak berjumpa secara formal berdepan, tapi walaupun menggunakan WhatsApp Group ataupun Microsoft Teams, benda ni perbincangan masih dapat berjalan dengan lancar lah, dengan santai. Yang penting dapat memberi peluang untuk berinteraksi dan dapat memberi idea dan pendapat antara satu sama lain. Okey, secara kesimpulan, komunikasi adalah penting bagi sesebuah organisasi kerana ia amat diperlukan untuk mencapai sesebuah matlamat serta objektif bagi sesebuah organisasi. Komunikasi di tempat kerja bukan sahaja penting, tapi ia perlu ditingkatkan usaha supaya hasil kerja yang dilakukan adalah lebih berkualiti. Apa yang perlu ditingkatkan adalah mungkin dengan cara bertukar pendapat, memberi idea ataupun pandangan untuk menjalankan sesuatu tugasan lah, supaya hasil yang dilakukan, hasil yang kita dapat adalah lebih berkualiti dan lebih menepati syarat-syarat ataupun penentuan-penentuan yang tertentu. Okey, seterusnya kejayaan organisasi ini adalah bergantung dengan corak pendekatan. Jika corak pendekatan yang dilakukan adalah secara positif, maka hasil yang dilakukan, hasil yang akan kita dapat daripada kejayaan hasil yang kita dapat daripada organisasi tersebut akan menjadi positif dan akan mencapai kejayaan. Jika sesebuah organisasi tersebut menggunakan pendekatan yang sebaliknya, maka akan mewujudkan situasi yang sebaliknya. Seterusnya, komunikasi ini dapat masyarakat perlu menggunakan komunikasi yang lebih baik untuk berkomunikasi demi menjaga kepentingan dalam kepimpinan Islam dalam bermasyarakat lah. Kiranya berkomunikasi secara positif antara satu sama lain supaya kita dapat memberikan input atau output yang lebih baik. Okey, secara kesimpulannya yang akhir, dengan komunikasi kita dapat memberi ataupun menerima ataupun membuat keputusan serta mengenal pasti masalah dalam mengatasi serta dalam membuat keputusan yang lebih strategi untuk membentuk sesuatu organisasi ataupun membentuk sesuatu keputusan supaya hasil yang ataupun keputusan yang kita lakukan tu adalah positif lah, kiranya seiring dengan prestasi kerja yang baik. Contohnya kalau bagi organisasi, mungkin pengurus dapat membuat keputusan tak pun mengenal pasti masalah serta membuat keputusan yang lebih baik untuk pekerjanya supaya dapat meningkatkan prestasi kerja yang baik. Okey, sekian itu daripada saya. Minta maaf jika ada salah tersyasyul ke, ada terkurang bahasa ataupun terkurang pandangan ataupun terkurang penerangan saya. Harap akan dibetulkan supaya saya akan lebih improve lah. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih untuk Medium untuk subjek SCCA 1013. Sekian daripada saya, Nur Husnina binti Mazlan.